dianjurkan mulai hari ini, ya, perbanyakkan menggunakan kunyit hidup. Kunyit hidup, bukan kunyit mati. Kunyit mati itu apa? Serbuk kunyit. Boleh? Boleh ni. Kenapa kita perlu gunakan kunyit hidup? Ini persoalan dia, kenapa kita perlu gunakan kunyit hidup. Tuan-tuan, kunyit ini, ya, Allah Ta'ala berikan, ya, dia punya kelebihan, ya, sebab membantu meningkatkan sistem imunisasi tubuh. Apa maksud imunisasi? Sistem pertahanan tubuh, ya. Dalam keadaan sekarang, selain daripada vitamin C, nak dapat vitamin C dekat mana? Pergi beli buah oren, makan, kupas kulitnya, makan. Vitamin E dan provitamin A bagus diambil juga tu kunyit, ya. Jadi kunyit ini, tuan-tuan, telah digunakan lebih 4,000 tahun yang lalu sebagai rempah dalam masakan maupun sebagai ubatan. Maksudnya, kalau katakanlah kita nak goreng ikan, kita selama ni nak mudah, kita gunakan kunyit serbuk, betul? Okey, serbuk ni, kunyit serbuk ni kadang-kadang dimasukkan tepung lebih, tuan-tuan. Itu jangan tak faham, ya. Jadi nasihat saya, beli kunyit hidup, goreng ikan gunakan kunyit hidup, campurkan dengan garam, atau boleh juga kita masak singgam, atau apa-apa jua masakan, masukkan kunyit hidup. Boleh tak asam pedas letakkan kunyit hidup? Boleh, tak ada masalah. Ya, malam ni saya dah beritahu rahsia dia. Jadi beruntunglah orang Masjid Harijah, sebab mulai besok semua penceramah kena rehat 10 hari. Tempoh bertenang. Ya, semua arahan baru tu mulai hari ni, ya. So hari ni last saya mengajar ni, lepas tu 10 hari saya kena rehat, ya. Jadi tuan-tuan, selain daripada itu, ya, apa dia kelebihan kunyit ni, ya? Jamu-jamu juga, ya, banyak yang berasaskan kunyit. Kaum India juga menggunakan kunyit sebagai kosmetik mereka, ya. Keunggulan si kunyit bukan setakat itu saja, malah kajian sains menunjukkan ia mempunyai kandungan bahan aktif curcumin yang ajaib dan banyak vitamin C, vitamin E dan antioksidan, carotenoid, minerals dan inhibitor, iaitu natural painkiller. Kan itu yang kita nak, natural painkiller. So apa kebaikan kunyit pada diri kita? Yang pertama sekali, antioksidan yang tinggi, iaitu membantu mencegah penyakit kronik dan bagus untuk mencantikkan kulit. Boleh? Jelas, itu yang pertama. Yang kedua, kunyit juga bersifat anti radang, membantu penyakit seperti sakit sendi, alergik, Alzheimer, kanser, asma serta gatal-gatal kulit. Yang ketiga, kunyit juga berfungsi sebagai anti kanser. Kajian menunjukkan curcumin ataupun kunyit dapat mencegah merebaknya sel-sel kanser dan meningkatkan keberkesanan rawatan supaya tak perlu kemoterapi. Kaedahnya gitu. Boleh. Ya. Kemudian yang keempat, antibakteria, membantu merawat luka dan mencegah jangkitan. Yang kelima, antiplatelet, yang mencegah pembekuan darah dan melancarkan perjalanan darah. Ya, tuan-tuan, kebanyakan orang yang darah dia pekat menyebabkan sakit jantung. Okey, so cara paling mudah supaya darah kita normal, tak pekat sangat, tak cair sangat. Bacaan darah yang normal di antara 12 hingga 15. 16, 17, 18 pekat sangat. 12 ke bawah cair sangat. Bacaan yang normal 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18 semua dah pekat. Jelas, Dulu-dululah ada seseorang itu rajin dia berderma darah, dan dia nampak antara kebaikan derma darah ini adalah darah baru akan terhasil bila kita menderma darah. Okey. Kalau kita rasa takut dan sebagainya, mudah ya tuan-tuan. Kita boleh gunakan kaedah berbekam. Okey. Berbekam ini bagus dalam tempoh 120 hari buat sekali. Maknanya paling lewat 4 bulan sekali mesti berbekam. Nampak tak? Kiri kanan saya nampak tak? Okey.
So saya sendiri pun mengamalkan berbekam. Sebab saya cakap dengan diri saya tak nak sakit. Saya mohon dengan Allah, saya nak sihat sepanjang hayat. Boleh faham Antara cara paling mudah adalah amalkan 3 atau 4 bulan sekali berbekam. Sebab darah yang dikeluarkan bukan darah bersih, tapi darah kotor. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Kemudian di samping itu juga, kunyit juga meningkatkan kesihatan hati dan hempedu. Okey, tuan-tuan, malam ni saya nak ajar 3 benda. Okey, di atas ini namanya air filter. Sebut-sebut. Air filter. Air filter tu apa? Kita punya penapis udara. Ni kita punya lung ni. Kita punya paru-paru adalah penapis udara kita. Ada orang dia punya penapis udara dia sihat, tapi dia kotorkan, dia rosakkan. Macam mana cara dia? Dia hisap vape, dia hisap rokok. Belum lagi cerita hisap asap kenderaan, belum lagi. Jelas Jadi jangan kita rosakkan kita punya air filter. Kalau kereta dia boleh sembuh pakai tekanan udara yang kuat, kita nak sembuh pakai mana? Jelas tak? Yang kedua, dekat tengah-tengah ni ada hati, liver. Ni dia panggil oil filter. Oil filter. Dia tapis segala minyak-minyak yang masuk dekat dalam diri kita. Dia masuk dekat dalam kita punya sistem kita. Okey. Tuan-tuan, kalau kita punya liver ni tak ada, boleh tak kita hidup? Boleh tak? Tak boleh. Kereta kalau tak ada oil filter, dia hidup tak? Tak hidup, tuan-tuan. Itu kena jaga baik-baik. Dan yang ketiga, yang senantiasa bekerja juga adalah water filter. Water filter kat mana? Dekat kidney, buah pinggang kita. Okey? So, saya nak beritahu kepada semua lah. Bila saya buat rawatan kepada pesakit, ada yang air filter rosak, ada yang oil filter rosak, dan ada yang dia punya water filter rosak. Dan saya nak beritahu, antara puncanya adalah banyak makan daging merah, banyak hisap asap yang tak sepatutnya dihisap, banyak makan benda-benda yang berminyak. Tuan-tuan, selaku mekanik, saya suka tak banyak pesakit, banyak kereta datang jumpa saya? Suka tak? Suka. Tapi yang kesian siapa? Yang kesian siapa? Yang datang buat rawatan lah. Kan? Terpulang. Saya kata terpulang. Tapi saya dah bagi nasihat. Jaga baik-baik water filter, air filter dengan oil filter kita baik-baik. Boleh ni? InsyaAllah. Tuan-tuan, tolong buang daripada dalam kepala. Aku ada duit. Tuan, aku ada duit. Tapi untuk sakit pening. Jadi awal-awal kita dah sebut duit kita untuk sakit pening. Betul? Jadi perkataan itu sebenarnya tak betul. Aku ada duit dan aku nak memperbanyakkan sedekah. Cantik tak ayat tu? Cantik. Yang itu yang kita kena betulkan cara cakap. Sebab cara cakap kita ni dia ada hubungan dengan niat dalam hati kita. Boleh ni insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Kemudian dalam masa yang sama meningkatkan kesihatan hati dan hempedu. Tuan-tuan jaga baik-baik. Bila kita cerita soal hempedu, kadang-kadang ada gallbladder. Maknanya ada batu dalam hempedu. Itu juga berpunca daripada kafein, minyak yang kita makan selalu. Dan kadang-kadang suka tahan kencing, jadi batu karang dekat dalam hempedu ataupun batu karang dalam buah pinggang. Tuan-tuan, orang lelaki kalau kenalah batu karang tadi dia turun, dia sumbat dekat salur kencing. Tak boleh cerita dia punya azab dia. Betul. Cuba kita tahan kencing agak setengah hari atau 1 hari. Ini apatah lagi, dia dah lagi tu dia sumbat dekat salur kencing. Sakit tak? Pressure tinggi nak keluar, tapi dia sekat. Agak-agak sakit tak? Dia punya sakit, subhanallah. Ada pesakit saya kata macam nak mati tapi tak mati-mati dia kata. Kan dia bersakit, dia cerita pada saya tu. Dia bila kena dia punya batu karang tu sumbat dekat salur kencing.
Jadi sebelum ni saya dah ajar belum? Macam mana cara nak uruskan batu karang? Ambil 21 biji lada hitam, masukkan dekat dalam kelapa. Ingat tak saya ajar? Kelapa apa? Kelapa muda. Tak mahu yang besar, cari yang comel-comel aja. Ya. Lepas itu minum air dia. Minum setiap hari minum 1 biji. Insya-Allah sampailah dia punya batu karang tu pecah sendiri, dia salur lalu saja dan jadi halus, jadi dia tak sumbat. Boleh ni? Tuan-tuan, boleh insya-Allah? Insya-Allah. Sahabat-sahabat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang tersayang, ya. Dalam masa yang sama menstabilkan gula dalam darah, ya. Jadi maknanya kalau orang yang ada diabetes, cara paling mudah untuk rawat dia punya diabetes adalah banyak gunakan kunyit hidup dalam masakan dia. Boleh ni? Insya-Allah, ya, insya-Allah. Dan paling penting, dia meningkatkan sistem imunisasi badan. Rawatan kanser dengan menggunakan curcumin ataupun kunyit hidup. Daripada kunyit telah banyak digunakan di Eropah sebagai rawatan alternatif yang efektif, ya. Hebat kan? Selalunya kunyit kita guna untuk masak aja, but in reality it has more than that benefits. Appreciate our nature. Kita kena belajar appreciate our nature. Boleh ni?